Yelah, aku dah buat macam-macam dah, tapi hampir tak jadi apa-apa pun. Buang masa aku je. Sakit hati, tak adil. Kalau aku tahulah macam ni punya susah, aku tak akan buat lah benda ni. Bila kita sebut putus asa, korang mesti dah tahu maksud dia dah. Ataupun mungkin korang dah pernah laluinya pun. Senang cerita, perasaan putus asa ni, dia boleh buat kita rasa macam tak guna, kecewa, hampa, dan kadang-kadang sampai rasa nak bunuh diri pada. Saya berani bet lah yang korang semua yang tengah tengok video ni mesti pernah rasa perasaan macam ni kan? Tak kisahlah korang muda ke, tua ke, kecuali kalau korang baby mungkinlah tak pernah rasa kan. Tapi yang pasti, ini adalah asam garam kehidupan. Sekarang ni saya nak kongsi dengan korang. Untuk korang yang sudah putus asa ataupun baru rasa macam nak putus asa, sebelum korang ambil langkah-langkah yang bodoh atau paling tak munasabah, korang dengar dulu perkongsian ni. Tak kisahlah bidang apa pun yang korang ceburi, bidang profesional ke, tak profesional ke, paling bahaya bila kita buat sesuatu benda tu yang akan memberikan kesan kepada masa depan kita. Terutama kalau kesan tu adalah satu kesan yang tak boleh diperbaiki sampai bila-bila pun. Cuba berhenti sekejap dan berfikir sejenak. Berbaloi ke tindakan yang kita nak buat ni? Adakah ini masanya untuk kita putus asa? Yelah, aku dah buat macam-macam dah, tapi hampir tak jadi apa-apa pun. Buang masa aku je. Sakit hati, tak adil. Kalau aku tahulah macam ni punya susah, aku tak akan buat lah benda ni. Ini ayat biasa keluar dari mulut kita bila kita rasa kecewa dan putus asa. Okey, relax, chill. Cuba buat bertenang. Tarik nafas dalam-dalam, hembus. Cuba alihkan pandangan kita, tengok tempat lain, tengok benda-benda yang cantik, tengok benda-benda yang boleh tenangkan fikiran kita. Sejak bila kita ada kuasa yang kita boleh dapat apa saja kita nak? Petik je jari, semua jadi. Power gila kalau kita boleh buat macam ni. Kalau macam tu, tak adalah istilah usaha sampai jaya. Sia-sia daripada kecil kita asyik dengar slogan tu. Agama mengajar kita untuk beriman pada qada dan qadar. Ni, cuba fahamkan betul-betul apa kaitan rukun iman ni dengan kehidupan harian kita. Kita takut malu bila kita gagal. Ini satu fahaman yang sangat-sangat salah. Perasaan negatif macam ni akan wujud dalam diri kita bila kita jadikan manusia sebagai kayu pengukur kepada setiap usaha kita. Apa orang kata, malulah orang kalau tengok aku buat benda tak jadi, tak tahu nak letak muka kat mana. Ni sebenarnya korang buat ni untuk diri sendiri ke untuk orang lain ni? Berapa diorang bayar kat korang ni untuk kita nak heran apa diorang cakap? Tapi kalau diorang bayar bil air api korang, tak apalah juga korang fikir kan. Jadilah manusia yang berpijak di bumi nyata. Jangan kita buat sesuatu benda tu untuk dipuji-puji. Buat sesuatu benda tu biar ikhlas. Dan yang terbaik sekali, niat kerana Allah. Dengan cara ni je kita boleh elak diri kita dari perasaan putus asa dan sentiasa reda dengan apa saja kita Tuhan Allah. Kita takkan sentiasa berada di atas. Kadang-kadang Allah akan uji kita. Mungkin kadang-kadang kita ada di bawah. Hidup kita ni macam roda, kadang di atas, kadang di bawah. Sebab tu kita jangan pernah sombong dan angkuh dengan apa yang kita ada hari ni. Sebab tu semua hanyalah pinjaman Allah semata. Sekelip mata je Allah boleh ambil balik semua tu. Jangan kita fikir kepandaian kita lah yang membuatkan kita berjaya hari ni. Dan jangan kita fikir yang semua kita miliki hari ni adalah hasil usaha kita semata. Allah yang pilih kita untuk apa yang kita jadi hari ni. Esok lusa kita tak tahu apa jadi kat diri kita. Hakikatnya kita tak pernah memiliki apa-apa pun kat dunia ni. Sebab ini semua Allah yang punya, bukan Ahmad Al-Bab yang punya. Lihat pusingan hidup ni sebagai satu proses yang positif. InsyaAllah kita tak akan rasa takut untuk terus melangkah ke hadapan.
berdoa. Berdoalah, sebab itulah senjata kita yang paling mustajab untuk hari ini dan seterusnya. Mulai sekarang, buang perkataan putus asa tu dari kamus hidup kita. Sabar dan terus mencuba tanpa rasa terbeban dan terpaksa. Mana tahu kejayaan tu dah hampir dah sebenarnya. So jangan kita sesekali putus asa dengan rahmat Allah. Salah satu cara untuk dapat doa yang makbul, kita kena bersangka baik dengan Allah, dengan segala zat-zat kebesaran Allah ni. Yakin dengan sabar dan takwa, InsyaAllah segala permasalahan kita ni akan dapat atasi. Ingat, kita tak bersendirian. Kita ada Allah. Rukuk dan sujudlah bersama orang-orang yang sabar. Saya nak ingatkan kat diri saya sendiri dan juga kepada korang yang tengah tengok video ni, jangan sesekali kita putus asa dengan doa yang kita dah panjatkan kepada Allah. Mungkin Allah menangguhkan sesuatu permintaan itu, tak bermakna Allah tak mahu mengabulkannya. Allah tak mengantuk, Allah tak tidur. Allah tahu bila masa yang terbaik untuk Dia nak makbulkan doa kita tu. Allah tak pernah berbohong kepada hamba-Nya. Allah lagi tahu keperluan dan keinginan setiap hamba-Nya. Kita kena sentiasa ingat bahawa setiap apa yang berlaku di muka bumi ni tak pernah terlepas dari pandangan Allah. Boleh jadi doa kita dimakbulkan melalui cara yang takkan pernah kita sangka. Sesungguhnya, yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu dari diri kita sendiri. Mari kita sama-sama renungkan betapa singkatnya kehidupan kita untuk dikesali. Setiap apa yang menimpa kita, redha dan sentiasa bersyukur. Hari ini akan berlalu, esok pasti akan menjelma. Lepaskan semalam yang menyakitkan dan kuburkan dalam-dalam agar jelas dan nyata tujuan hidup kita di dunia ini. Mungkin akan ada yang berkata, senanglah kalau cakap je, kau bukan tahu macam mana aku rasa. Relax, tenang. Tanya kat diri sendiri, ada ke jawapan lain atau pilihan lain yang boleh tenangkan hati korang yang dah nak putus asa tu? Tepuk dada, tanya hati. Jadilah orang yang bijak dan tersenyumlah kerana kita dah berjaya kawal nafsu kita untuk melangkah setapak lagi mendekati Allah. Semua ini adalah nasihat dan peringatan untuk diri saya. Semoga perkongsian ini membawa manfaat kepada korang yang turut mendengar. Sampai di sini saja perkongsian kita kali ini. Nantikan video saya yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.